ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. أما بعد. Asas yang ke-9, al-yawm al-akhir, iaitulah hari akhirat ataupun hari pembalasan. Maka asas yang ke-9 yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya 40 asas kepada agama, 10 asas bagi akidah. Maka kita sampai pada membicarakan asas yang ke-9, iaitulah hari akhirat. Sesungguhnya Allah Ta'ala memisahkan antara roh dan jasad dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dha'iqatul maut, dan bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan dikesempurnakan balasan kamu. Surah Ali Imran ayat 185. Jadi Allah SWT mematikan kita, yakni memisahkan di antara roh dan juga jasad. Kita hidup ni di dunia ni ada roh dan juga jasad. Kita manusia ada roh dan jasad. Sampai masa Allah Ta'ala tarik roh kita keluar daripada jasad, maka matilah. Tok Wan kita baru meninggal. Kita pun tentu semua akan pergi kot tu lah. Semua akan merasai mati. Tiap-tiap yang hidup kecuali Allah Ta'ala, semua akan merasai mati. Tak kira lah dia tu Nabi yang mursal, malaikat yang muqarrabin, kemudiannya para awliya illah. Begitu juga dengan orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala, orang yang kafir terhadap Allah SWT, semuanya akan mati, tak ada kecuali. Maka kita akan merasai mati kan? Sebab itulah maknanya percaya ataupun beriman kepada hari akhirat ini salah satu daripada perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Menjadikan seorang itu ada wawasan dia. Orang yang tak beriman kepada hari akhirat ni, dia ingat tak ada apa-apa kan? Kalau sekiranya orang kata apa, dia melakukan amalan, tidak ada yang boleh memberikan motivasi kepada dia. Orang yang percaya kepada hari akhirat, beriman kepada hari akhirat, dah tentu maknanya dia menyiapkan bekalan.
Orang yang buat tak tahu, buat tak heran ya, kepada hari akhirat ini, maka kehidupan dia ni akan jadi sia-sia. Bagi orang yang ada kehidupan akhirat ni, dia jaga integriti diri dia ni. Jaga integriti. Tak rasa nak mati, tak rasa maknanya akan dibalas segala amalan ni, dia boleh buat apa saja. Sebab itulah orang yang beriman ini mempunyai asas yang sangat kuat, iaitulah integriti. Integriti apa? Iaitulah percaya kepada hari akhirat ni, yang tak ada kepada orang lain. Kita nak bagi motivasi kita kepada pejuang-pejuang Islam. Sebab itulah orang yang berjuang dalam Islam, hatta maknanya orang yang bertempur di medan peperangan ni, dia yakin bahawa ada hidup selepas daripada mati. Allah Ta'ala akan berikan balasan, balasan di dunia. Sebab itulah kehidupan kita ada dua. Satu kehidupan di dunia, satu kehidupan di akhirat nanti. Allah SWT menjadikan manusia ni, Allah Ta'ala Rabbil Alamin, Murabbiyal Alamin. Kita dah baca dalam Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Allah tu Rabbil Alamin. Rabbil Alamin dengan mana Murabbiyal Alamin. Yang orang kata apa, menjadikan alam, yang mentadbir alam, yang mengurus alam, yang membentuk alam, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Ta'ala pada segala penciptaannya. Ada lagi, iaitulah apa nama ni, Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala iaitulah raja pada hari akhirat, ataupun hari pembalasan, ataupun yang menguasai hari pembalasan. Maka Yaumiddin, arti hari pembalasan itu, ada satu lagi alam yang kita nak hidup di dalamnya. Maka di sana kita akan menempuh yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala menerusi Nabi kita Muhammad SAW bagi tahu ke kita. Kerasam ayat, ada syurga dan neraka di sana, ada pembalasan, ada mizan, ada kolam Nabi, ada titi sirat, dan ada berbagai-bagai lagi yang berkaitan dengan hari akhirat. Maka ada orang yang beriman ni, dia jaga kehidupan dia ni, kerana di atas dunia ni tempat kita diuji, tempat kita beramal, untuk maknanya kita bekalan kita di hari akhirat. Bila kata kita ni beriman kepada hari akhirat, inilah integriti. Ini tak ada kena bubuh CCTV lagi, teruk tu, habis model sikit banyak. Bubuh tiap buat jabatan integriti lagi, SPRM lagi nak tangkap tu kan. Nampak tak betapa punya susah nak bagi orang kata apa, telus di apa nama di tubuh jabatan audit negara pula, audit luar. Tak cukup audit luar, buat audit dalam pula lagi. Kerajaan negeri ada audit dalam. Tak cukup dengan tu pula tu, bawah apa nama Dewan Undangan Negeri, tubuh PAC. Saya jadi kerusi PAC. Panggil pula dah, siasat pula. Nak belanja besar tu kita siasat, betul ya, tak telus, tak telus. Lepas tu apa yang audit negara bentang berkenaan dengan awak, ubah tiba-tiba boleh jual tanah, boleh buat bangunan, status tanah tak tukar. Pasal apa jadi macam tu? Punca mana orang buat kerja tu ni, duk makan rasuah, duk buat perkara yang orang kata apa, yang dilarang ni, dengan tidak ada pantang larangnya. Pasal dia tidak ada ni, orang yang ada iman ni tak payah CCTV, tak nanti CCTV, kerana dia yakin Allah Ta'ala tu iaitulah yang melihat, maha melihat, duk lihat segala perbuatan dia. Hari akhirat nanti akan dibalas, akan ditayang balik suratan amal yang dilakukan di dunia, nanti akan dibentang. Orang tak beriman ni nak kata apa? Dia tak ada peduli apa, kena bubuh CCTV, kena buat apa. Kita ni tak, kita yakin kepada Allah Ta'ala, kita yakin bahawa kita dilihat. Muraqabah, Allah Ta'ala sentiasa duk muraqabah.
Allah Ta'ala makna sentiasa duduk menyaksikan kita. Kita zikir Allahumma ma'i, Allah bersama dengan aku. Kamana tamana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kamu berada Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Allah Ta'ala terlebih dekat daripada kamu, lebih dekat daripada orang mereh. Orang mereh bukan kita dekat, berdempek terus dengan lihat kita. Kan? Kita mana bersama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat kita, menyaksikan kita. Allahumma ma'i, Allahu syahidi. Allah Ta'ala menyaksikan kita. Allahu nazirun ilayya, Allah Ta'ala sentiasa memandang kepada aku. Ni kita duk tarbiyah dari kita. Pertama kita tahu Allah Ta'ala melihat. Macam mana pula kita nak isi bahawa, merasai bahawa kita dilihat oleh Allah Ta'ala. Inilah ulama duk susu wirid-wirid, buat amal tu, buat amal ni, nak bagi maknanya. Pertama wirid datang warid. Bila mana kita mengekali dengan wirid-wirid ni, maka Allah Ta'ala datang warid. Warid itulah rasa makna dilihat, rasa muraqabah, rasa Allah Ta'ala duk lihat, Allah Ta'ala duk saksi. Rasa tu, perasaan tu. Ni kita mengaji nak isi pengetahuan kita. Kemudian kita nak isi pula merasai. Dapat merasai tu. Itulah macam-macam ulama susun aurat tu, aurat ni. Ulama susun pula tarekat berdasarkan kepada ni. Tu tujuan dia nak bagi apa? Nak bagi dapat rasa tu. Daripada kita wirid, maka datanglah warid. Tu kita tahu. Jadi hari akhirat ni juga salah satu daripada faktor. Bila kita beriman kepada hari akhirat ni, satu faktor yang kata apa, memberi motivasi kepada kehidupan seseorang tu. Maka kehidupannya jadi terarah dan juga terancang. Hari ini kita tengok orang yang tak percaya kepada akhirat, dia tak ada akidah ni, kita tengok tak ada apa pun. Tak ada apa-apa. Dia rasa dia nak langgar perintah Allah Ta'ala pun dia boleh langgar. Dia nak buat naya ke orang pun dia boleh buat naya. Pasal apa? Pasal dia tidak ada tak ada faktor yang kata apa, membimbing diri dia, faktor-faktor yang memberi motivasi, yang mengawal diri dia, yang mengawal perasaan dia, hati dia, dan juga kehidupan dia. Maka hari kiamat ini, kepercayaan kepada hari akhirat ini salah satu daripadanya, masuk dalam rukun iman yang 6. Kemudian dia mengembalikan roh ke dalam jasad ketika hari kebangkitan dan perhimpunan di padang mahsyar. Allah Ta'ala kembali. Allah Ta'ala maknanya jadikan kembali roh tu masuk ke dalam jasad, dibangkitkan pada hari akhirat nanti. Ada orang kata, macam mana lah dah hancur semua dah, nak hidup balik ni. Orang kafir ni dia ragui kepada kebangkitan hari akhirat ni. Kita pula tengok dia atas dunia ni, tengok kalau kita duduk lalu kot lorong tu, rumput kita pijak sampai mati, berlorong tu. Cuba kita tak lalu, dia tumbuh balik dah, tumbuh elok balik. Ikan ruan ni, ikan kita duk gala apa nama ni, kobota bendang tu, duk dala bendang, hancur kalau kena dah kipas tu. Lepas tu pula dah, bila dah tapak semai tu naik dah pokok dah naik dah, tengok ikan duk berlari pula. Siapa yang bagi jadi? Sangat mudah bagi Allah Ta'ala benda yang ada nak mengadakan kembali. Mudah. Allah Ta'ala buat tidak ada bahan, tidak ada contoh, buat bagi ada. Ni ada contoh nak buat bagi ada balik, lain mudah bagi Allah Ta'ala. Justru dia membangkitkan sesiapa yang berada dalam kubur dan mendedahkan segala apa yang tersirat di dalam dada. Firman Allah SWT, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dalam surah Al-Adiyat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan sesungguhnya ia manusia itu melampau sangat, melampau sangat sayangkan harta, yakni tamak dan juga halaba.
Patutkah dia bersikap demikian? Allah Ta'ala tanya. Tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? Allah Ta'ala akan bongkar balik apa yang dalam kubur ni, dia akan dihidupkan kembali dan dikumpulkan serta didedahkan segala yang terpendam di dalam dada. Apa yang rahsia-rahsia dia semua akan dibongkar balik. Waktu tu maknanya apa sahaja yang dilakukan di dunia, sama ada baik maupun buruk, akan dibongkarkan. Maka setiap orang mukallaf dapat melihat segala amalan yang telah dilakukan, sama ada baik ataupun buruk, yang didatangkan kepada dia. Kesemua amalan tersebut terdapat secara jelas dan terperinci dalam catatan amal, dalam kitab amalan, yang tidak meninggalkan walau sekecil-kecil amalan dan sebesar-besar amalan, melainkan akan dicatat dan diperhitungkan. Firman Allah SWT dalam surah Yunus, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'lamuna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'dhubu 'an rabbuka wa ma ya'dhubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ard wala fis sama' wala asghara min dhalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad dalam menjalankan suatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah ataupun sesuatu ayat daripada Quran, dan tidaklah kamu wahai Muhammad, dan tidaklah kamu wahai umat manusia dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya. Dan tidak akan hilang lenyap daripada pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus ataupun seringan-ringan yang ada di bumi ataupun di langit. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang terang lagi nyata. Jadi semuanya akan Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan kembali segala amalan yang dilakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amalan walaupun sebesar zarah itu kebaikan, yarahu, nescaya dia akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang mengerjakan amalan kejahatan walaupun besar zarah, yarahu, nescaya dia akan melihat akan dia. Allah Ta'ala akan memperlihatkan segala amalan-amalan yang dilakukan di atas muka dunia ni. Habis kita yang buat amalan ni, kita ni yang duk berjuang tak pernah menang, duk habis reta, kemudian kita duk habis masa ni, habis tak ada tercatat ke? Semuanya tercatat dalam amalan yang kita lakukan. Allah Ta'ala akan bagi balasan. Sebab tu bagi orang yang kata beriman ni, orang yang beriman ni, dia tak rasa rugi langsung di dalam amalan-amalan kebajikan yang dilakukan. Tak ada istilah maknanya rugi bagi kita. Tak ada istilah. Buat tak kira menang ke kalah ke, kita berjaya ataupun tidak berjaya ke, yang penting amalan kita telah lakukan. Amalan yang kita lakukan, Allah Ta'ala memberikan ganjaran. Tempat di mana Allah Ta'ala beri ganjaran, iaitu di akhirat. Begitulah orang yang terkena aniaya atas dunia ni. Atas dunia ni, kalau pergi masuk dalam mahkamah, kalau peguam-peguam pandai, boleh terlepas tu. Boleh kalah. Orang yang benar boleh jadi salah, orang yang salah boleh maknanya menang, orang yang benar boleh kalah. Main orang kata apa dengan perbicaraan di mahkamah.
Pandai lawyer tu pusing, akhir sekali orang yang salah tu boleh menang, orang yang maknanya benar tu boleh jadi salah. Tetapi di akhirat nanti tak terlepas daripada hisab dan juga perbicaraan di hari akhirat nanti. Tak terlepas. Jangan ingat boleh terlepas, tak ada terlepas. Kita pun segan-segan menyerok buat salah. Kita buat salah, nampaklah Allah Ta'ala tahu. Sebab itulah kita kena istighfar kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Nampaklah kita ni banyak masalah, kadang-kadang kita lalai, dan orang tak nampak kita jadi menjadi. Padahal Allah SWT melihat hari akhirat ni. Dia mahu kena memberikan satu motivasi kepada kita untuk kita jaga segala amalan kita di dunia. Oleh itu setiap orang yang mengetahui kadar amalannya, sama ada baik ataupun buruk, dengan ukuran yang benar yang disebut sebagai al-mizan, sebagai penimbang. Al-mizan adalah timbangan yang Allah Ta'ala tegakkan pada hari kiamat untuk nak timbang amalan manusia. Al-mizan ni didahului oleh al-hisab. Mula-mula hisab dulu, kemudian baru mizan, timbang. Kerana hari hisab merupakan pengakuan manusia bahawa benar dia telah melakukan sesuatu amalan semasa hidupnya di dunia. Selepas itu amalannya akan ditimbang menggunakan al-mizan. Lepas tu akan ditimbang pula menggunakan mizan pula, menimbang. Waktu ni kalau kita orang yang beriman kepada Nabi SAW, berselawat kepada Nabi, Nabi bagi syafaat. Masa mizan ni lah, timbang ni. Nabi akan bagi syafaat. Dan sesungguhnya penimbang amalan ini tidaklah sama sebagaimana penimbang berat sesuatu jisim. Kita timbang gula, kita timbang beras, kita timbang barang-barang. Tak sama macam kita timbang tu. Demikian juga tidak sama dengan astrolab yang digunakan untuk mengukur waktu, pembaris untuk mengukur panjang sesuatu. Arud iaitulah satu ilmu yang digunakan untuk menjadi acuan, untuk menjadi acuan kepada syair-syair Arab dan lain penimbang. Dia ada mizannya, wazan dia macam mana nak timbang. Dia nak timbang lagu macam mana ada baras ikut wazan apa. Saya pun mengaji tak erti dia timbang. Kita mengaji mengaji dah masuk tu nak timbang dalam mengaji ilmu arud, nak timbang bahar apa, bahar rajaz ke apa ni. Tak erti ni apa nama. Orang yang pandai tu pandai dia sedap dengan dia baca ni, sedap baca syair-syair tu sedap. Kita balun ikut dan tapi dia ada untuk sukat. Kemudian Allah Ta'ala akan menghisap segala perbuatan dan juga percakapan manusia, segala rahsia dan juga sanubari mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Allah Ta'ala akan hisap segala niat dan juga pegangan akidah mereka, sama ada dizahirkan ataupun disembunyikan. Kita ikhlas ke tak ikhlas ke Allah Ta'ala tahu. Nampak tak? Kita nampak dah tungging terbalik. Tengok, dai hitam semayang. Ikhlas tak ikhlas ke mana ke, Allah Ta'ala tahu. Nampak tak? Malaikat tak tahu. Malaikat tu catat ya, dia semayang, dia ni, dia puasa, dia apa. Tak tahu dia tak ikhlas. Malaikat tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Kita ikhlas ke tak ikhlas ke, Allah Ta'ala tahu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan suasana mahsyar dalam surah Ibrahim ayat 42 juga 43. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun
innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Dengan kita Allah Ta'ala lalai apa yang orang zalim duk buat nanya orang ni, duk buat apa ke orang. Allah SWT sentiasa maknanya memerhati, dan juga malaikat sentiasa mencatatkan amalan-amalan yang dilakukan. Sesungguhnya dia hanya melambatkan balasan mereka hingga suatu hari yang padanya terbeliak kaku pemandangan mereka. Tengok terkejut. Orang buat baik pun terkejut. Dia bagi sikit, tengok tu dia amalan pahala dia. Tak sangka. Alah ni kita nampak tak ada apa, bagi sikit, buat kerja sikit, tak nampak apa. Pipi hari akhirat nanti semua terkejut, terbeliak. Orang buat baik lagu cara buat baik ni, orang yang kadang-kadangnya dia buat tu dia tak sangka. Allah Ta'ala bagi ganjaran kat dia. Dia tengok dapat ganjaran dengan begitu besar. Tu hari Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada dia. Sesungguhnya dia hanya melambatkan balasan mereka sehingga satu hari yang padanya terbeliak kaku pemandangan mereka, kerana gerun gementar melihat keadaan berlaku. Orang yang buat jahat lagilah terkejut besar. Tu dia ingat tak ada apa lah, mati jadi baja tanah lah. Kita mati esok ni akan ada hari akhirat pula. Sesungguhnya manusia berbeza-beza keadaannya ketika waktu perhitungan amalannya di mahsyar. Ada di kalangan mereka yang disoal siasat, ada yang diberikan tolak ansur dalam perbicaraan, dan ada yang memasuki syurga tanpa sebarang perhitungan. Allah SWT bagi ganjaran seperti mana yang disebut di dalam surah Ibrahim tu. Allah Ta'ala ada orang yang kena hisap, ada orang yang dimasuk ke dalam syurga tanpa hisap. Dan sesungguhnya manusia telah dihisap akan dibawa melalui as-sirat, iaitu jambatan yang terbentang menghubungkan antara tempat golongan yang binasa dan tempat golongan yang bahagia. Dibentangkan, maknanya sirat itu kita lalu. Ada yang cerita dia orang yang lalu macam mana secepat kilat tu, sepantah kilat orang lalu. Ada orang yang merangkak-rangkak. Ada orang yang lalu-lalu kena sambak, macam kita sensor tu, pi depan itu tu terbuka. Ada orang ni dia punya kata apa, daging-daging ni, tubuh badan dia ni, dia makan benda yang haram. Bila makan benda haram ni, api neraka duduk bawah. Api neraka ni sangat sensitif dengan daging yang tumbuh dengan haram ni. Lalu-lalu zoom dia disambak. Macam kan kita tengok pintu sensor kan, pi depan tu ni itu buka. Macam tu lah, maknanya orang lalu situ dia akan sambak terus daging-daging yang tumbuh. Secara daging-daging yang mana tumbuh hasil daripada makanan yang haram itu, maka api neraka akan sambak. Allahu Akbar. Patut padankah? Bagi kita beriman kepada hari akhirat, kita rasa tak padan. Bagi orang tak beriman kepada hari akhirat ni, tak ada apa. Tak ada apa, makan pik. Jadi amalan dah, maknanya ambil hak orang. Satu lagi benda yang kena kita banyak terlepas pandang ni ialah pembagian harta pusaka. Kita buat tak apa satu Kadang-kadang pembagian disebabkan oleh kerana maknanya kita tak buat faraid harta pusaka ni, kita makan hak orang. Makan harta dengan cara yang batil ni, dengan cara tak betul. Anak yatim. Anak yatim yang umur dia, biasa sebut anak yatim ni tak balik lagi lah. Dia tak boleh nak memerintah harta tu. Bahagian dia tu maka kita tak boleh duk ambil kudan. Rumah sewa lah, apalah, duk makan. Makan cara yang batil. Makan harta yang batil haram hukum dia. Makan harta secara haram.
Kita duk tak sedar, kita tak bahagi, kita tak sedar. Duk buat benda-benda yang orang kata tak betul. Banyak orang tak sedar ni. Sebab itulah kita nak kena buat itu. Sebikun buatlah itu program tu. Sangat baik, sangat bermanfaat. Tunjuk macam mana cara hebah dia kalau kita nak ni. Bila mati bergaduh. Tak dan tanah tu nak ni duk merah lagi, bergaduh dah adik-beradik. Pasal harta. Siapa kita tak buat, tak urus buat waktu kita hidup ni. Kan? Tu. Jadi makan. Dalam kitab apa nama Mata Zubat sebut apa nama at-ta'atu wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yaj'alu wa ta'atun mimman haraman ya'kulu ay ya'kulu haraman. At-ta'atu ya'kulu haraman wa ta'atu mimman haraman ya'kulu. Saya syair. Iaitu wa ta'atu, bermula orang yang taat itu ya'kulu haraman, yang memakan akan harta yang haram. Mislul bina, seumpama dia membuat satu bangunan fauqa maujin, di atas ombak. Yaj'alu binaan fauqa maujin, iaitu menjadikan makna binaan atas ombak. Tak tenggelam kah? Habis, tak sia-sia saja. Amalan yang kita buat ni jadi sia-sia, tak ada pahala. Tu dia, pahala-pahala ni habis hanyut je tu dengan kita makan benda haram, yang kita makan benda haram. Sebab tu benda haram ni jaga. Kita kena jaga nak masuk mulut. Nak masuk mulut kita ni bukan harta saja, bahkan perbuatan-perbuatan, hasil-hasil yang kita dapat dengan cara haram. Banyak orang yang tak apa nak memperincikan keadaan. Nak makan benda yang haram. Lepas tu buat balik bagi makan anak pula, benda yang haram. Jadi daging darah. Bila jadi daging darah, kita tak bertaubat, kita tak membersihkan, nanti di hari akhirat bila lalu titian sirat ni, boom, dia ke api neraka akan sambak. Akan sambak mana daging itu, daging kita akan jatuh habis. Kalau tulang-tulang kita pun jadi dengan sebab makanan haram, dengan tulang-tulang kita akan disambak hancur habis, masuk dalam api neraka, jatuhlah neraka. Na'udzubillah. Kita minta berlindung pada Allah Ta'ala, kita bertaubat kepada dosa-dosa yang kita buat. Cukup menggerunkan. Orang yang hidup yang ketika dunia berada di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk dan di hidayah Allah Ta'ala, akan menjadi mudah untuk melalui jambatan tersebut. Kita berada orang yang lurus, ikut agama, ikut peraturan hidup yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, berpegang kepada Islam, jaga-jaga sungguh, maka dia mudahlah untuk lalu tiang sirat. Tu. Manakala orang yang berpaling daripada Islam, Islam tu adalah selamat, dia tak mau ikut Islam, nak ikut juga jalan-jalan yang lain. Makan tak mau ikut Islam, makan cara haram dah, cara haram. Perbuatan dia tak mau ikut Islam, fikrah dia tak mau ikut Islam, nampak tak? Kehidupan dia tak mau ikut Islam, maka dia akan berpaling ataupun dia akan terjatuh dan tergelincir daripada jambatan tersebut, melainkan orang yang mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala yang maha bijaksana dan juga maha pemurah. Melainkan Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala Allah Subhanahu Ta'ala ampunkan dosa dia, maka dia dapatlah orang kata apa, melintasi di titian sirat. Macam mana keadaan dia, orang diceritakan bermacam-macam lah cara orang melintas titian sirat. Sebab itulah kata apa, agama ni adalah sebagai penyelamat. Agama Islam ni rahmat, tapi orang tak mau ikut. Orang nak amal ikut cara-cara yang lain. Orang Islam sendiri pun tak mau ikut cara Islam. Macam mana maknanya kita nak berada di atas petunjuk Allah SWT. Dan sesungguhnya manusia ketika itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan bertanya kepada sesiapa sahaja di kalangan para nabi, adakah mereka telah menyampaikan risalah? Nabi-nabi yang telah maknanya
diputuskan oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, Allah Ta'ala akan tanya, sampai dah risalah-risalah yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka untuk disampaikan kepada umat-umat dia, mereka akan disoal. Allah juga akan bertanya kepada sesiapa di kalangan orang yang kafir yang mendustakan terhadap rasul-rasulnya, ya. Siapa yang mendustakan rasul yang Allah Ta'ala hantar rasul, dia dusta, maka Allah Ta'ala akan tanya, la nu'adzibu hatta nab'atha rasula, kami tidak akan azab suatu kaum melainkan kami utuskan kepada mereka rasul-rasul yang membawa risalah daripada Allah SWT. Sebab tu ahli fitrah ni mereka tak diazab sebab tak ada rasul, kan, pada zaman yang telah jauh daripada iaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, millah Ibrahim ni lama kuih dah dua orang kata apa, jauh dah, akhir sekali orang kata apa, telah jadilah orang kata apa, agama tu dah jadi banyaklah jadi menyimpang daripada jalan yang sebenarnya, tapi tak ada rasul lagi. Maka ahli fitrah ni mereka tidak diazab oleh Allah SWT. Bahkan ada yang mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW, syafaat daripada Nabi, ibu bapa Nabi, datuk nenek Nabi, mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jadi mereka tak diazab. Orang yang diutuskan Rasul, dia tak mau beriman juga akan diazab. Begitulah orang yang jauh, yang tak sampai seruan, duduk di pulau mana tu, duduk pun tak tahuan apa, ikut dan dia. Ada diceritakan, ada satu tok guru cerita, ada satu pulau tu, dia kata pulau tu tak ada lain, burung duduk. Depa ni kapal pecah, lepas tu orang tu selamat, dua orang selamat, laki bini selamat tu dalam keadaan orang kata apa dah, hidup dalam pulau tu, kan, beranak. Tak ada apa, burung ya, ada lah kot, apa nama, hidupan laut sikit pulau tu, beranak. Lama-lama dah mati, dah main lapis ni, dia tak tahu apa, dia tak tahu ada anak ni kahwin sama sendiri lah. Mereka tak ada, tak sampai seruan ni. Jadi mereka ni ahli fitrah juga, macam-macam ahli fitrah juga, tak sampai seruan. Tu mereka tak diazab oleh Allah Ta'ala, melainkan kalau sampai seruan tu mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya manusia ketika itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan bertanya kepada siapa saja di kalangan para nabi, adakah mereka telah menyampaikan risalah. Allah Ta'ala juga akan bertanya kepada sesiapa di kalangan orang yang kafir yang mendustakan terhadap rasul-rasulnya dan orang-orang yang melakukan bid'ah dan penyimpangan daripada sunnah. Allah Ta'ala akan tanya, kan? Bid'ah ni maknanya orang yang mereka-reka pada agama, yang menyeleweng daripada agama, iaitulah yukhalifu li syar'i, yang itu yang orang kata buat perkara tu menyalahi daripada agama, menyalahi daripada syarak. Orang-orang Islam turut ditanya tentang amalannya, maka orang-orang Islam yang benar akan ditanya tentang perlakuannya yang benar, manakala orang-orang munafik akan ditanya tentang perlakuannya yang berpura-pura. Semua akan ditanya. Orang yang beriman lagu cara beriman, orang yang munafik akan ditanya. Kemudian setelah itu golongan yang mendapat kebahagiaan akan dibawa kepada yang Maha Pengasih sebagai tetamu, manakala golongan yang melakukan kejahatan akan dicampak dalam neraka jahanam. Dalam istilah neraka jahanam ni banyak disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam surah Maryam ada ayat 86, surah Al-Kahfi ayat 100, surah Ibrahim ayat 28-29, surah At-Taubah ayat 68, surah Al-Kahfi ayat 100, surah Al-Ankabut ayat 68, surah An-Nisa ayat 115, surah Al-Hajar ayat yang ke-43. Jadi berkenaan dengan neraka jahanam. Jadi Allah Ta'ala akan bawa yang mana orang yang menjadi
orang yang mendapat kebahagiaan ni bertemu dengan Allah Ta'ala di dalam di dalam syurga ni. Di antara nikmat yang paling kemuncak, nikmat yang paling orang kata tinggi sekali ialah melihat Allah Ta'ala. Mu'tazilah dia kata tak boleh melihat Allah Ta'ala. Di dunia tak boleh lihat, di akhirat boleh lihat. Kita bahas mana tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap yang ada sah dilihat. Boleh dilihat. Cuma Allah Ta'ala tak boleh lihat di dunia, tak sabit melihat di dunia dengan mata kepala, tapi di akhirat ni sabit dengan nas. Wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari akhirat nanti beberapa muka sedang melihat, memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana, lagu mana, wallahu a'lam. Kita tak tahu kaifiat dia, tapi kita beriman bahawa di antara nikmat yang paling besar dalam syurga ia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala memerintahkan agar dikeluarkan daripada neraka golongan yang mempunyai tauhid. Orang yang buat maksiat tapi dia beriman. Setelah mereka mendapat pembalasan terhadap dosa-dosa yang dilakukan, sehingga tidak tertinggal seorang pun di kalangan orang yang mempunyai iman walau sebesar zarah di dalam neraka. Muat keluar. Dia buat dosa ni akan dibakar habis. Bakar habis kena. Paut keluar ni berpaut tak kira lah. Macam kita kata orang yang jahat yang kita tengok tu lah, orang dulu waktu muda dia ni boleh tak empuk kata macam-macam. Paut kono, herot kot ni. Mai waktu tua kita tengok, ada tanda tak kira. Macam tu lah di neraka ni ada tanda. Bekas kena bakar ni akan orang kata ada tanda dia. Walaupun orang kata akhir sekali dimasukkan ke syurga, tetapi tanda-tanda waktu mana dia berada dalam neraka dan disiksa dalam neraka tu ada kesan-kesan dia ataupun parut-parut dia. Sebahagian di kalangan mereka dikeluarkan dari neraka sebelum sempurnanya siksaan. Ada maknanya Allah Ta'ala keluarkan dia sebelum sempurna siksaannya. Dan pembalasan kerana mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Syafaat adalah rahmat daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia yang terpilih. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 28. Allah Ta'ala firman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka yang telah mereka lakukan, dan apa yang ada di belakang mereka yang telah mereka lakukan waktu silam, waktu lampau. Dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diridai oleh Allah Ta'ala. Dan mereka sentiasa cemas dan takut daripada ditimpa azabnya. Orang yang ada perasaan begini di antara orang yang orang kata mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia takut, dia buat tapi dia takut. Dia ada iman, orang yang ada iman lagi. Ada orang yang mendapat syafaat daripada Nabi. Ada orang yang mendapat syafaat daripada ulama. Dapat syafaat daripada ulama. Yang ni ulama kita buat musuh. Mendapat syafaat daripada syuhada. Dan mereka yang mendapat kedudukan untuk memberi syafaat. Ulama yang beramal dengan ilmunya itu dapat memberi syafaat. Daripada an Uthman bin Affan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawmal qiyamah qala al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Daripada Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi bersabda,
yang akan mensyafaati kelak di hari kiamat adalah para nabi. Para nabi-nabi akan bagi syafaat kepada umat dia. Kemudian para ulama akan bagi syafaat. Ni ulama bermusuh. Nak dapat syafaat tu mana? Kemudian para syuhada juga mana akan boleh memberi syafaat. Ada dikatakan iaitu para syuhada ni boleh memberi 70 orang. Begitu juga dengan hafiz Quran boleh memberi syafaat di antaranya. Kan? Sebab itulah orang yang syuhada ni dia kena jangan berhutang. Kena langsaikan hutang dia. Tak boleh berhutang. Hutang ni tertangguh. Kemudian golongan yang mendapat kebahagiaan akan menetap dalam syurga, merasai segala jenis kenikmatan selama-lamanya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 25 menggambarkan mendapat keseronokan dengan dapat melihat Allah Ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian daripada sejenis buah-buahan di syurga tu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dulu. Kita nak makan di dunia ni buah durian. Ada tak buah durian? Ada. Dulu di dunia ni kami. Tapi buah durian di akhirat nanti bukan macam di dunia. Makan demam ni, makan lazat sebenarnya tak ada perkara busuk, tak ada. Di dunia ni kita makan busuk. Ada orang ni tak boleh, tak lazim. Durian ni tengok rejuh bayang pun tak boleh, lari dah. Tak boleh. Kita ni punya sedap durian. Tapi di akhirat nanti tak semua orang boleh makan durian. Tak ada lah nak darah tinggi, kecil manis naik, tak ada. Dia nikmat durian ni. Ada macam-macam durian ni tapi nikmat. Dia tak ada lah perkara-perkara yang menyakitkan. Yang menyakitkan tak ada. Di dunia ni macam-macam kita ni ada tak boleh makan walaupun sedap raja buah, tak payahlah nak makan gimana. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Anhar, bukan satu jenis sungai, macam-macam sungai. Sungai arak, sungai madu. Macam mana nak mandi dalam madu ni? Kena madu pun awak lah dia melekit ni. Kita jangan nak mandi madu. Macam mana arak ni? Kita kata nak mandi lu ke mana ni? Kita berbau pun dah berteruk dah. Arak syurga lain, nikmat. Madu pun di syurga nikmat. Jadi kita duk bayang macam syurga tak? Macam di dunia ni. Dan mereka diberikan rezeki itu sama rupanya, tetapi berlainan hakikat. Hakikat dia berlainan, tak sama. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan, bukan duduk bujang tak. Walaupun di dunia bujang, di akhirat tak bujang lah. Tu macam mana orang kata kami tak kahwin, lu mana? Tak kahwin pun dapat. Ada satu ulama perempuan, ulama apa, saya tak ingat nama apa lah. Dia ni tak menikah, ulama ni. Dia kerja dia ni duduk orang kata apa, buat syarah Ibnu Asakir. Masya-Allah. Dia meninggal, dia tak kahwin. Dia kata mudah-mudahan Allah SWT membangkitkan aku dari akhirat nanti menjadi isteri kepada Ibnu Asakir. Itu doa dia. Mungkin Allah Taala boleh ni. Dia boleh jadi dibagikan jadi isteri kepada orang lain.
perempuan ni walaupun sehuduh-huduh di dunia ni, dia lebih cantik daripada bidadari waktu di akhirat nanti. Orang tanya orang menikah ni, dah laki dia mati, dia menikah dengan orang lain, boleh tak dia nak balik binu? Tak boleh. Ikut laki dia, nampak tak? Adalah juga qaul mengatakan dia boleh pilih hak soleh lagi. Tapi yang kuatnya adalah dia menikah dengan siapa tu, dia ni lah. Itu ada orang tak mau kahwin dah, nanti nak duduk dengan tu laki dia tu. Pada di dunia juga, di akhirat, dunia sampai akhirat. Nampak tak? Di sana tak ada gaduh dah, nak orang kata cemburu kat siapa dah. Menu duk terima kita, orang kata apa, duk terima nikmat ni, duk terima nikmat, tak ada cemburu dah. Jadi pilih lelaki siapa pun, tak apa, tak kira bini siapa pun, saya akan dapat nikmat. Nampak tak? Tu dapat bidadari kan. Di dunia tak boleh. Dunia ni tekak 4 ya. Tu pun tak boleh duduk sekali. Tak. 4 orang nak main urut kita sekali guih tak boleh. Tak kena ni. Tapi di akhirat nanti tak ada apa. Akhirat nanti dia nikmat. Tak ada orang kata apa, jadi pantang larang macam mana dunia. Manakala golongan yang mendapat kebinasaan akan menetap dalam neraka, merasai berulang-ulang segala jenis azab, bahkan dijauhkan dengan halangan untuk melihat Allah Ta'ala yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Orang yang ahli maksiat, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, mereka ni tak dapat melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala halang dia, tak dapat tengok. Azab ni tak so kira lah, yang sangat pedih. Habis tu orang kata dah kena bakar, dia kata takkan sakit kot, kena bakar. Allah Ta'ala jadikan maknanya yang paling terasa perih ni adalah kulit. Sebab tu kita ni nak cucuk ni, dah lepas ke dalam tak apa dah, ni sementara nak lepas kulit ni, Allah tu rasa sungguh. Yang orang tak mau pergi hospital ni pasal kes cucuk ni, pasal apa, nak perik kat kulit dia kan? Bila lepas pada kulit ni tak apa dah. Tu ada orang pada nak buat bekam tu, Allah tak boleh. Saya dulu masa duduk di petani tu, pergi nak bekam lah, pergi lah umur orang tua tu, orang bawa dia, tak apa lah. Lepas tu dia keluar tengok terketak pula. Tuhan. Lepas tu dia buat keluar pisau ni, nak turus bekam tu, pisau yang asah di tali pinggang. Pisau lama, pisau cukup pisau lama tu, siap saya tengok, Allah, saya nak bekam kat paha. Dia turus terketak-ketak punya turus, punya tahan tak kira. Pisau tu tajam tapi tebal. Allahu akbar. Macam kita pisau ni lah kita buat turus kan. Aduh kata, dia fikir maknanya Allah Ta'ala makna jadi nanti hangus kulit, rosak kulit jadi balik, Bayang tengok kalau kata kita ni bekas parut ni, kita kalau naik motor, kalau kita jatuh, kita fobia dah lagi. Kalau kita tantu kan ayah, ataupun kita bekas ni pula nak buat pula pembedahan tantu juga, aduh tak tahu nak abang. Perempuan dia mana kita kata berasa nak mau anak. Kata berasa mau anak apa, dia kata orang bukan ni, kata dia nak tanggung. Sakit ni dia belah kat tempat tu, dia jadi berketui. Nak belah. Makna hari akhirat nanti bila dia binasa, dia jadi balik. Mana azab tu cukup sengsara. Berulang-ulang kali yang kata apa, menerima azab ni cukup sengsara. Memang kita kata kita lah kalau tantu turih tantu pula tantu, Allahu akbar, tak tahu nak apa. Memang cukup sengsara. Mana begitulah azab yang Allah SWT timpakan, azab yang berulang kali kepada iaitulah orang kafir ni, yang menyebabkan makna hiduplah keadaan sengsara. Asalnya di akhirat nanti orang yang beriman maknanya dia mendapat nikmat, terbaliknya orang kafir mendapat sengsara. Akan orang kata apa, diberikan azab berulang-ulang kali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 56 membawa contoh
innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab sengsara itu. Berulang kali rasa, kemudian rasa, kemudian rasa. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Habislah tajuk ni. Nanti kita akan baca pula asas yang ke-10 yang terakhir sekali. Tu. Jam celik harkat habis dah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin, amma ba'd. Bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Orang yang berhadas kecil ni, orang yang yang pada kecil ni bila buang angin adalah kecil, buang ayak daripada 2 jalan, iaitulah kubul dan dubur, maka berhadas kecil. Kemudiannya orang yang menyentuh antara laki-laki dan perempuan berhadas kecil. Mana tiap-tiap perkara yang apabila batal wudu, apabila dia menanggung hadas, maka dia hanya mengambil wudu, maka itu dipanggil hadas kecil. Maka yang haram atau orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Pertamanya sembahyang fardu ataupun sunat, dan barang yang pada makna sembahyang seperti sujud tilawah sama juga. Baca tak lagi ni? Baca dah? Tak lagi kan? Betul ya? Ketiganya menyentuh Quran. Keempatnya menanggung dia akan Quran dan barang yang itu 4 perkara. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dan juga dalam kitab Raudhah berpendapat, jika seseorang yakin berhadas dan berwuduk dan meragui yang mana satu, yang mana dahulu, berhadaskah berwudukkah, berhadaskah berwudukkah, antara keduanya, orang ini wajib berwuduk dalam semua keadaan. Orang yang ada masalah taraddud pada wuduk ni, ada wuduk ke tak ada, ada wuduk tak ada, maka dia kena ambil wuduk. Dia kena ambil wuduk. Dan itulah pendapat sahih di sisi jemaah ulama yang muhakkikin dan juga dalam mazhab kita. Dan hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima solat seseorang kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Tak boleh. Mana dia buat cincai dengan wuduk pun tak boleh, tak ambil wuduk tak boleh. Budak-budak jenuh parti, mai dia penyegan ni ke, kita suruh sembahyang kan, dia pipi tu dia ambil sembahyang, dia cucuk dia belah. Kita pun tak tengok. Awak terus cepat sangat ni.
Dia balik wuduk balik. Dia puak cincin tunggu. Saja saya tengok budak-budak ni, dia perhatikan tempat wuduk, tengok. Kan? Macam-macam passion budak-budak ni. Kalau kita tak latih tu, pakai tipu kita. Dia wuduk. Kata esok hang tak ambil wuduk elok-elok, esok kita punya anggota tak bercahaya, esok macam mana Nabi nak kenal? Barulah ambil wuduk pergi elok lagi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu hawla al-baiti mislu salah illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamunna illa bi khairin. Rawahu Tirmizi wal Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tawaf mengelilingi Baitillah seperti solat juga. Cuma bezanya kamu boleh bercakap ketika tawaf. Mayang tak boleh cakap, tawaf boleh cakap. Oleh itu siapa yang ingin bercakap ketika tawaf, maka janganlah bercakap kecuali perkara yang baik saja. Walaupun boleh cakap, tapi cakaplah benda-benda yang baik, sebab kita tengah beribadah. Begitu juga maknanya kita haram menyentuh dan menangguh ayat Al-Quran yang ditulis di atas papan, atas lain-lain tujuan mengajar, walaupun hanya sepotong ayat saja. Tak boleh tentuh ayat Quran tu, tak boleh. Ya. Halal membawa Al-Quran bersama dengan barang-barang yang lain. Kita bawa Al-Quran ni, kita bubuh dalam tu, kita bubuh yang lain. Niat kita bawa barang tu, maka tak apalah, kita menanggung dia. Dan halal membawa duit dinar dan dirham yang ditulis ayat Al-Quran di atasnya. Duit dirham, dinar ni dia tulis ayat Quran, maka halal, tak apa, duit. Halal memakai cincin dan baju yang ada tulis ayat Al-Quran, boleh. Tu. Habis masuk tandas ke mana? Jangan kita pakai baju. Tu ada bawa lah. Buanglah. Orang lagi satu dia buat ayat Quran ni, tahu orang telefon ayat Quran dulu lah jambat tu. Baca handphone duk bunyi, bila bunyi tu baca ayat Quran. Bila menzahirkan itu tak boleh, tutup cepat. Menzahirkan. Gitu kita pun tak boleh baca ayat Quran. Dan harus membawa kitab fiqh, hadis dan tafsir yang ada di dalam ayat Al-Quran, dengan syarat tulisan selain daripada Quran lebih banyak daripada Al-Quran. Banyak daripada Al-Quran tak apa. Kalau Al-Quran banyak daripada tulisan-tulisan itu, maka tak boleh juga ketika Al-Quran juga. Dibenarkan kepada kanak-kanak yang berhadas untuk membawa dan menyentuh Quran bagi tujuan pengajian mereka. Budak-budak ni tak apa, nanti dimaafkan. Orang yang berhadas dan berjunub boleh membaca Al-Quran dengan syarat tidak menyentuhnya dan tidak menanggungnya. Boleh baca. Apatah lagi pada orang yang ni, dia boleh, orang yang nak menerima wirid ni, beramai ni boleh baca dengan dia, kena beramai. Orang baru mengaji Darul Syifa apa, kena mengamai ayat-ayat ruqyah dan sebagainya. Niat zikir, tak apa. Jika dikhawatiri Quran akan terbakar, tenggelam berada tempat orang ataupun dirampas oleh orang kafir atau terkena najis, maka wajib kena menyelamatkan Quran walaupun dalam keadaan berhadas. Tu. Dan juga berjunub. Jika tidak ada orang yang dapat menyelamatkannya, tetapi hendaklah dia bertayamum terlebih dahulu jika sempat. Kalau sempatlah, kalau tak sempat macam mana? Dan haram menjadikan Quran dan kitab-kitab agama sebagai bantal tidur. Tak boleh. Kita tengok kadang-kadang Tok Arab ni, kita pun seriak darah juga. Mereka tak ada gabui-gabui tempat duduk, tak ada, diletak Quran tu. Tu.
Tak boleh, jangan jangan kita buat tidur ke, tak ada bantai tetap kita buat tidur tak boleh. Itu 4 perkara lah. Dan barang yang haram atau orang yang junub itu 6 perkara. Orang junub macam mana? Orang junub ni orang yang berjima. Jima ni syaratnya iaitulah kalau maknanya bertemu dua kemaluan. Bukan takat bertemu, iaitulah ilajul hasyafati fil farji, iaitulah memasukkan qadar hasyafah ke dalam faraj, itu baru dipanggil jima. Ataupun memasukkan qadar hasyafah bagi zakar yang terpotong. Tak ada lah masuk jawi potong sekali di kepala tu. Tapi hidup boleh ni. Maka kadar hasyafah tu panjang mana kita kata. Maka masuk tu dikira jima. Tu. Jadi haram atau orang yang berjunub tu 6 perkara, tak kira keluar mani ke tak keluar mani ke, junub ni maka haram atas dia 6 perkara. Pertama, sembahyang mutlaqan, maknanya sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu ni maka tak boleh. Keduanya tawaf mutlaqan, tawaf sunat apa tawaf fardu ataupun tawaf sunat tak boleh. Ketiganya menyentuh Quran tak boleh. Keempatnya menanggung akan Quran, makna bawa lah, tak boleh. Kelima, membaca akan dia jikalau satu huruf sekalipun. Beza antara orang hadas kecil dengan junub ni. Orang junub tak boleh baca Quran. Orang hadas kecil boleh baca Quran, kalau tak menyentuh boleh baca Quran. Nampak tak? Tu beza dia. Orang junub tak boleh, satu ayat tak boleh. Jika dia qasad dengan dia Quran, tapi kalau qasad zikir boleh. Keenamnya iaitulah berhenti dalam masjid. Orang junub ni berhenti ni, kalau kita masuk pintu tu pusing keluar pintu tu dia kata berhenti. Tapi kalau masuk pintu tu keluar pintu tu tak dia panggil berhenti, lalu ya. Berhenti ni kalau masuk satu pintu keluar pintu tu juga maka dikira berhenti. Maka haram, tak boleh. Dan barang yang haram atau orang yang haid dan nifas, tak habislah tadi 6 perkara. Orang yang berjunub, orang yang haid dan nifas. Kita orang lelaki tak ada haid nifas, tapi kita ada anak-anak, kita ada isteri, iaitulah 11 perkara. Lagi banyak. Pertamanya sembahyang mutlaqan, sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Mutlaqan ni maknanya hak sunat ke hak fardu ke, maka dua-dua tak boleh. Keduanya tawaf mutlaqan, sunat ataupun fardu. Ketiganya menyentuh Quran, sama juga. Keempatnya menanggung akan dia akan Quran, sama juga macam tadi. Kelimanya membaca akan dia akan Quran, tak boleh juga orang yang haid nifas ni. Keenamnya masuk ke dalam masjid jika ditakuti menitik darahnya. Masuk macam mana? Masuk kotu, keluar kotu. Tapi kalau pakai tolar tu tak takut nak menitik, jadi boleh lalu ya. Ketujuhnya berhenti dalam masjid. Masuk kotu keluar pintu tu tak boleh, kena berhenti. Ke-8, puasa mutlaqan. Puasa tak boleh, sama ada puasa yang wajib ataupun puasa yang sunat, maka tak boleh. Ke-9, yang menyerah dirinya bagi suaminya supaya mewati akan dia, supaya jima akan dia, tak boleh. Serah diri. Tang ni kita kalau orang tak reti ni, yang ni lah masalah. Kadang-kadang tak berhenti darah lagi, dia bantai lah, tak boleh. Pasal apa? Perempuan tu tak reti tengok dia berhenti ke haid ke tak berhenti lagi, tak mengaji, tak reti. Sebab tu kena ni, puan lelaki pun kena tahu. Maknanya kena celup kapas perempuan ni. Tak kira keluar apa barang warna apa tu, masih lagi darah haid. Darah hitam haid, merah haid, kuning haid, kalau emas haid. Dalam kitab disebut sampai macam tu sekali. Ada sampai kalau emas apa ada haid ni. Buat tak? Kalau keluar basah, tu tak apa. Tu sebab tu tak boleh mandi. Masalah dia
Orang yang kadang-kadang dia ingat haid berhenti dah, tu depa berjimak. Bila jimak ni ada satu tok guru dia sebut, dia kata itulah puncanya jadi anak yang cacat ataupun anak yang orang kata apa tak normal, berpunca daripada ayak mani yang orang kata apa yang tak elok. Jaga apa kadang-kadang anak jadi ini pada adat dia lah. Allah Ta'ala tentu dah, wallahu alam lah, tentu Allah Ta'ala, tapi ini pada adat. Di antaranya iaitu ayak mani yang jadi ketika mana tak bersetubuh dalam keadaan perempuan masih uzur, macam-macam boleh jadi. Nak cacat, Down syndrome lah, apa lah, gila lah, bagaimana boleh. Pasal apa? Punca daripada kita. Orang tak tahu kata apa ni, tak boleh. Habis macam mana? Sebab tu lah maknanya dia haram melawak di antara pusat dan lutut. Habis atas pada pusat tak apa lah tu, tak apa pada lutut. Takut terjadi jimak. Tahu tak? Takut jadi jimak. Tahu tak? Jalan yang boleh membawa kepada jimak pun diharamkan. Jadi tak boleh. Apatah lagi orang kata apa, mewatikan dia, lagi haram. Karenanya kesepuluhnya bergurau dengan suaminya pada barang yang antara pusat dan lututnya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab boleh jadi membawa kepada ni. Tak boleh. Tu. Ni jagalah orang baru menikah ni, tak tahu ni. Jangan ada buat kerja ni. Tak boleh. Kesebelahnya niat mengangkat hadas besar. Dia ingat mandi dah terangkat apa nama, dia tak tahu haid tu mati tak mati lagi, dia terus pergi mengangkat hadas dah tadi. Tu haram. Kemudian paslun fil istinja, bermula apa pasal ini pasal pada menyatakan istinja. Kita mesti yang itulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita tahlil untuk Tok Wan, arwah Tok Wan. Terus kita tahlil ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kafatil anbiya wal mursalin wal awliya as-salihin. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس ضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن